Okey, kemudian kita sambung dengan pencernaan di dalam perut pula. Okey, tengok sini ya. Pencernaan di dalam perut. Okey, di dalam perut hanya makanan yang dalam kelas protein saja mengalami pencernaan secara kimia. Bila cikgu sebut pencernaan secara kimia, maksudnya dia melibatkan enzim. Okey. Sebelum kita belajar tentang pencernaan di dalam perut, kita nak perhatikan permukaan dalam dinding perut dahulu. Kita tengok ya. Permukaan dalam dinding perut dilapisi oleh sel epitelium yang telah mengalami pengubahsuaian struktur dan fungsi untuk membentuk kelenjar Gester. Yang mana satu kelenjar Gester? Yang dekat sini, ni adalah kelenjar Gester. Dia adalah hasil daripada ubah suai sel epitelium yang melapisi permukaan dalam perut. Okey, ini gambar ni. Kalau kita ambil permukaan dalam ni, kita besarkan, kita akan dapat lihat macam ni. Yang inilah yang dikatakan kelenjar Gester. Okey. Kelenjar Gester ni pula, kalau kita besarkan lagi, kalau kita zoomkan lagi sampai pembesaran, kita akan dapat lihat macam ni. Dia ada banyak unjuran-unjuran halus kat sini kan. Dan kat sini kita boleh dapati ada 3 sel. Sel yang dekat bahagian bawah ni adalah kita panggil sel utama. Sel yang berwarna agak purple ni, sel parietal, dan sel yang warna pink tu sel mucus. Bentuk hampir sama, mungkin dia punya kedudukan dia, ataupun dekat sini dia bezakan daripada segi warna. Macam ni lah. Jadi kena ingat, pada kelenjar Gester ni ada 3 jenis sel utama. Dan setiap sel ini ada fungsi masing-masing. Nanti kita tengok. Okey. Sel-sel epitelium ini terdiri daripada 3 sel utama, iaitu sel utama, sel parietal dan sel mucus. Sel utama dia akan merembeskan enzim pepsinogen. Sel parietal merembeskan asid hidroklorik. Dan sel mucus merembeskan mucus. Mucus tu macam cairan yang berlendir macam tu lah. Macam gam tu. Okey. Jelas Okey, pepsinogen. Pepsinogen adalah enzim yang dalam keadaan tidak aktif. Okey. Ianya akan diaktifkan oleh asid hidroklorik. Hidroklorik akan mengaktifkan enzim pepsinogen tadi menjadi bentuk aktif, iaitu pepsin. Dan pepsin akan bertindak terhadap protein dan menguraikannya menjadi sebatian yang lebih ringkas, iaitu polipeptida. Asalnya pepsin ni dalam bentuk pepsinogen. Pepsinogen akan diaktifkan oleh asid hidroklorik cair, asid hidroklorik tadi, menjadi pepsin. Seterusnya pepsin akan menghidrolisis protein menjadi polipeptida. Polipeptida adalah bentuk protein yang lebih ringkas daripada protein. Siapa yang keluarkan asid hidroklorik, siapa yang keluarkan pepsin, pepsinogen, ni 3 lah yang kita belajar tadi ni, yang dekat sini ni. Okey? Jelas ya? Okey. Okey, kita tengok gambar rajah ni.
Ataupun kita tengok dulu fungsi asid hidroklorik. Fungsi asid hidroklorik adalah untuk menyediakan medium ataupun pH yang sesuai, iaitu pH dalam lingkungan 1.5 sampai 2 untuk tindakan enzim pepsin. Pepsin tak akan boleh menguraikan protein kalau medium itu tidak berasid. Maksudnya pepsin tadi kalau dia nak bekerja, dia memerlukan persekitaran yang berasid. So, siapa yang tolong sediakan persekitaran yang berasid? Asid hidroklorik lah. Okay. pH-nya di antara 1.5 sampai 2. Yang kedua, fungsi asid hidroklorik tadi, dia menghentikan tindakan amylase ILU. Amylase ILU bila dalam perut, dia tak lagi berkesan. Sebab amylase ILU dia tak boleh bertindak pada pH yang berasid. Okay. Jadi, tindakan enzim amylase ILU dalam perut akan terhenti. Dan yang ketiga, asid tadi, dia akan membunuh semua bakteria yang ada dalam makanan. Katalah kalau kita makan tadi, mungkin ada bakteria dalam makanan. Bakteria dalam makanan tadi akan musnah apabila masuk dalam perut. Okay. Ini fungsi asid. Fungsi mucus pula. Mucus berfungsi melindungi dinding perut daripada tindakan asid hidroklorik dan enzim pencernaan. Dia macam lindungkan kulit perut kita. Kalau tidak, kulit perut tu mungkin boleh terhakis sebab tindakan asid tadi. Okey. Kita tengok gambar rajah ni. Ini makanan akan bercampur dengan jus gester. Kelenjar gester tadi dia akan mengeluarkan sejenis cairan yang namanya jus gester. Jadi dalam jus gester ni adalah campuran di antara asid hidroklorik dan juga pepsin. Okey. Jadi bila dah bercampur makanan dengan jus gester tadi bercampur, makanan tadi digaulkan oleh tindakan peristalsis oleh otot perut. Jadi perut kita tu dia akan mengecut dan mengendur berulang-ulang kali. Yang ni kita panggil tindakan peristalsis. Tujuannya adalah untuk menggaul makanan dalam perut tadi bagi sama rata. Okey, bila telah digaul selama beberapa jam, kandungan dalam perut akhirnya bertukar menjadi bentuk yang separa cair. Nak kata pepejal pun tidak, nak kata cecair pun tidak. Dia dalam bentuk antara pepejal dan cecair. Bentuk macam ni kita panggil bentuk kim. Kim ini tadilah akan memasuki duodenum yang berbentuk C macam ni. Okey, yang mana satu duodenum? Saluran yang berbentuk C kat bawah ni. Kim akan memasuki duodenum dengan perlahan-lahan apabila otot sfinkter mengendur. Apabila otot ni mengendur, jadi bukaan tu akan terbuka, dia akan keluar. Jadi sebelum ni dia akan mencerut. Dia akan mencerut sebab tak nak bagi makanan ni keluar lagi. Sebab tak cukup masa lagi, jadi perut tadi akan menggaul secara proses peristalsis. Apabila dah cukup masanya, dia dah bertukar jadi bentuk kim dan dia akan keluar lah. Kalau awak nak tahu bentuk kim tu macam mana, perasan tak masa kita muntah? Okey? Masa kita muntah, kita tengok apa rupa bentuk muntah kita tu. Muntah biasanya dia akan berlendir disebabkan mucus dalam perut. Muntah tu biasanya dia tak berpecah dan dia tak cecair sangat. Dia macam hampir-hampir cecair tapi tak begitu cecair. Kan muntah kita. Lagi satu, muntah kita akan berbau masam. Masam disebabkan oleh tindakan asid tadi. Itu adalah rupa bentuk kim dalam perut kita. Kalau awak nak tengok bentuk kim lah, macam mana bentuk kim. Okey. Dan warna muntah tu bergantunglah dengan apa yang kita makan. Kalau awak makan nasi, mungkin muntah awak tu warna putih. Ataupun makan roti, tengok apa makanan yang kita makan. Okey?
Okey, ini adalah pencernaan di dalam perut. Seterusnya, okey, ni gambar, nanti kita tengok gambar ni. Kita nak tengok pula pencernaan di dalam duodenum. Pencernaan di dalam duodenum. Okey. Usus kecil, bila kita katakan usus kecil, terdiri daripada duodenum, jejunum dan ileum. Duodenum, jejunum dan ileum yang berlengkar-lengkar. Duodenum ialah bahagian pertama usus kecil yang menerima kim daripada perut. So duodenum tu yang macam bentuk C ni. Dia macam bentuk C tu. Dia pendek je daripada sini sampai sini. Ini adalah duodenum. Okey. Duodenum juga menerima hempedu yang dihasilkan oleh hati dan jus pankreas yang dirembeskan oleh pankreas. Okey, kita tengok makanan. Kita tengok contoh makanan. Kita tengok gambar rajah ni. Okey, sekarang ni makanan ni lalu dekat sini. Makanan bentuk kim tadi dia lalu dalam duodenum. Okey. Apabila makanan ni dia lalu dalam duodenum tadi, makanan tadi menerima rembesan daripada hati. Okay, macam ni. Sekejap saya tunjukkan warna. Hati dia, ni hati ni. Hati ni akan, dalam hati ada pundi hempedu. Pundi hempedu akan mengeluarkan hempedu dia. Jadi cairan hempedu tu akan masuk ke dalam ni. Pada masa yang sama makanan ni tengah lalu. Makanan tengah lalu. So pundi hempedu pun dia keluarkan cairan hempedu campur dengan makanan yang tengah lalu dalam duodenum tadi. Okey. Hempedu, pundi hempedu menyimpan hempedu. Hempedu disalurkan ke dalam duodenum melalui duktus hempedu. Ini namanya duktus hempedu. Duktus hempedu tu saluran nak masuk ke duodenum tadi. Apakah fungsi hempedu? Yang pertama, meneutralkan kim yang berasid. Kim tadi kan berasid. So dia neutralkan kim yang berasid tadi. Yang kedua, menyediakan keadaan beralkali. Anggaran pH 7.6 sampai 8.6 untuk tindakan enzim dalam duodenum pula. Enzim dalam duodenum tak boleh berfungsi kalau dalam keadaan berasid. So, bila ada hempedu tadi akan neutralkan keadaan berasid tu jadi berakali dan sesuai untuk tindakan enzim dalam duodenum. Jelas ya? Dan yang ketiga, mengimulsikan lipid. Hempedu tadi mengimulsikan lipid dengan memecahkan lipid kepada titisan-titisan halus bagi menambahkan luas permukaan untuk tindakan enzim lipase. Maksudnya macam ni. Okay. Katalah ini lipid. Katalah ni lipid. Ni lipid. Ni molekul lipid lah katakan. Jadi, bila ada hempedu ni akan bertindak pada lipid. Hempedu ni akan bertindak pada lipid. Ni hempedu. Dia akan bertindak pada lipid untuk memecahkan lipid menjadi bentuk-bentuk yang lebih kecil. Dia akan jadi bentuk yang lebih kecil. Ini namanya emulsi. Dia akan pecahkan lipid yang bentuk molekul besar tadi menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Ini namanya emulsi. Kenapa kena jadi bentuk yang kecil? Supaya untuk memudahkan tindakan enzim lipase. Dan ni lipase nak bertindak kepada lipid lagi lebih senang. Jadi bentuk yang lebih ringkas.
Itulah gunanya ataupun fungsi empedu. Itu hati. Kat bawah ni ada struktur yang macam bentuk daun yang warna kuning. Itu adalah pankreas. Pankreas juga bila makanan tu masuk, okey, bila makanan tu masuk ke dalam duodenum, pankreas juga akan mengeluarkan dia punya rembesan dia. Okey. Pankreas juga akan mengeluarkan rembesan dia, supaya makanan tadi bercampur dengan rembesan daripada pankreas. Apa yang ada dalam pankreas? Pankreas akan merembeskan amylase pankreas, trypsin dan juga lipase ke dalam duodenum melalui ductus pankreas. Ini namanya ductus pankreas. Ductus tu saluran lah, saluran. Bercampurlah dengan makanan Kim tadi tu. Okey. Okey, kita tengok. Apa fungsi amylase pankreas? Amylase pankreas akan mencernakan kanji kepada maltosa. Ini kanji yang mana pula? Katalah kalau masa kita makan tadi kat mulut, kanji dalam mulut tak sempat dicernakan oleh enzim amylase yang ada dalam ileum. Tak sempat, mungkin sebab kita makan terlalu cepat. Kita makan-makan, kita terus telan. Makan-makan, kita telan. Jadi kanji tu tak sempat dicernakan oleh enzim amylase dalam ileum. Tapi bila makanan kanji tadi masuk dalam duodenum, dia akan jumpa amylase pankreas pula, yang sama macam tadi. Jadi amylase pankreas tadi akan mencernakan kanji ni tadi menjadi maltosa. Dia macam checkpoint yang kali kedua lah. Tadi kalau kat dalam mulut amylase ileum, tapi dalam duodenum amylase pankreas. Awak kena mention amylase ileum dengan amylase pankreas. Tak boleh tulis amylase saja. Okay, itu fungsi amylase pankreas. Okay, trypsin pula. Trypsin akan menghidrolisiskan. Nak guna perkataan menghidrolisiskan pun boleh. Nak guna perkataan mencernakan boleh. Nak guna menguraikan pun boleh. Tak kisah mana-mana. Okay. Trypsin menghidrolisiskan polipeptida kepada peptida. Peptida ni bentuk yang lebih ringkas daripada polipeptida. Polipeptida ni datang mana? Polipeptida ni adalah hasil pencernaan protein dalam perut tadi. Dalam perut tadi kan protein dipecahkan menjadi polipeptida sampai polipeptida saja. Jadi bila polipeptida ni masuk dalam duodenum, polipeptida akan ditindakkan oleh enzim trypsin menjadi peptida. Sebab protein ni satu molekul yang agak besar dan kompleks. Jadi dia punya step dia tu agak panjang. Dia banyak step. Nak pecahkan jadi bentuk yang ringkas tu dia banyak step. Dia tak macam makanan lain. Okay. So kat sini kena tulis polipeptida. Jangan tulis protein. Protein salah. Polipeptida akan dipecahkan oleh enzim trypsin kepada peptida. Peptida ni lagi ringkas daripada polipeptida. Dan sementara enzim lipase akan menghidrolisiskan lipid menjadi asid lemak dan gliserol. Pencernaan lipid sangat senang. One step saja. Pencernaan lipid bermula di duodenum dan berakhir juga di duodenum. Dia sangat ringkas. One step only. So, dia dah jadi bentuk yang paling ringkas. Asid lemak dan gliserol ni adalah bentuk yang paling ringkas untuk pencernaan lipid. So, bentuk yang ringkas ini apa dia? Bentuk yang ringkas ini adalah asid lemak dan gliserol. So, lipase akan mencernakan
lipid yang telah diemulsikan oleh empedu tadi menjadi asid lemak dan gliserol. Habis kat situ. Okay, jelas ya? Ini adalah apa yang berlaku di duodenum. Walaupun duodenum tu pendek saja, tapi dia melibatkan banyak enzim dekat situ dan banyak benda yang berlaku dekat dalam duodenum tu lah. Okay. Lepas ni kita nak tengok pula pencernaan dalam usus kecil. Ingat usus kecil ada 3, iaitu duodenum, jejunum dan ileum. Okey, kita tengok yang lain pula nanti.